Kita mula lagi 2 minit. Kita tunggu sahabat-sahabat ada yang dah masuk. Kalau ada yang buka guna phone, kalau skrin tak nampak, tekan lama-lama dekat skrin tu, lepas tu klik full screen. Seminit aja. Okey, semua boleh kita mulakan. Boleh bagi respon, boleh dengar ke tak? Dengar. Boleh. Dengar. Boleh dengar. Okey, baik. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita dapat sama-sama. Ya, sekali lagi, minggu lepas saya dah masuk tetapi saya tak mengajar. Hari ini insya-Allah saya akan mengambil alih tugas daripada Ustazah Inayah untuk mengajar kamu semua. Okey, semua dah ada kot? Ada berapa orang semua ni? Lebih kurang 18. Ada lebih kurang 16 lah, tolak saya, Ustazah. Okey. Baik. Sebelum kita mulakan kelas kita, saya ingin menjemput seorang, boleh tak, lelaki untuk membaca doa, boleh? Saya pilih nama, boleh? Saya pilih nama Arif Rizki. Arif? Ya Ustaz, Okey, kita baca doa belajar, boleh? boleh. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa yashir alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada adik Arif Rizki. Baik. Nampaknya ada 17. Okey, tak apa. Kita boleh mulakan kelas kita. Alright. Buka, okey, boleh buka buku teks Buka buku teks. Tajuk Akhlak Islamiyah. Okey. Tajuk Akhlak Islamiyah, muka surat 167 sehingga 172. Tajuk amanah tonggak kesejahteraan.
Okey, sebelum saya memulakan kelas, saya nak tunjuk satu video yang berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Okey, satu video yang berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Saya nak semua boleh tengoklah video ni. Assalamualaikum. Saya Kal. Ini adalah video interaktif yang saya reka sendiri bagi projek inovasi digital. Baiklah, selamat menonton. Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Al-Amin. Ini kawan baik saya Arif. Pada hari ini, Arif minta saya ajar dia berkenaan sifat amanah Rasulullah. Jadi, saya perlukan bantuan kawan-kawan semua untuk mengajar Arif. Jom. Episod 1. Hakimi, kau dah tengok cerita Ball Boy The Movie dekat television? Weh, best sangat. Aku tak sempat lah nak tengok. Semalam kan banyak kerja rumah. Kau dah siap ke belum? Ha? Oh, tak Belum. apa kuat. Weh, pinjam buku kau. Dari aku tiru. Oh. Kawan-kawan, saya perlukan bantuan kamu semua. Apa yang Arif akan lakukan jika ingin menjadi seorang yang amanah seperti Rasulullah? Kotak ungu, mengambil buku Hakimi dan meniru. Atau kotak kuning, cuba menyiapkan kerja rumahnya sendiri. Kotak kuning. Kerja rumah adalah amanah yang diberikan oleh guru kepada kita. Kita perlu berusaha menyiapkannya. Begitulah seorang Kerja awal. Nanti aku tak dapat beli donat bom ni. Kawan-kawan, saya perlukan bantuan kamu semua sekali lagi. Jika Arif ingin menjadi seorang yang bersifat amanah, apa patut Arif lakukan? Kotak oranye, menolong ustazah dengan segera. Atau kotak merah, mengabaikan soalan ustazah dan terus ke kantin. Sudah semestinya kotak oranye. Arif perlu mengikuti jadual dan menolong ustazah. Mematuhi jadual atau peraturan yang ditetapkan juga menjadikan kita seorang yang bersifat amanah. Esok je lah aku beli donat tu esok. Ada lagi. Ustazah, saya yang bertugas untuk bantu Ustazah hari ni. Terima kasih Arif. Baguslah kamu ni Arif. Memang boleh dipercayai. Ustazah bangga dengan kamu. Wah, baguslah kau hari ni Arif. Aku yakin kau akan dapat contohi Rasulullah dan menjadi seorang yang amanah. Terima kasih Amin. Sudi ajar aku. Baiklah kawan-kawan, sampai di sini saja pembelajaran kita. Episod seterusnya, kawan-kawan perlu bantu saya lagi untuk mengajar Arif. Okey. Okey, macam mana? Video tadi okey? Best? Boleh respon lah. Kita respon bagi seronok sikit belajar hari ni. Best tak? Apa video tadi? Apa yang kita dapat daripada video yang saya paparkan tadi? Boleh seorang bagi tahu? Okey. Darwish Haziq. Okey, boleh. Sila. Kita kena jadi orang yang amanah supaya kita dapat pahala. Ya, betul. Baik. Bagus. Memang kita kena jadi seorang yang amanah. Nanti kita tengok apa maksud amanah. Kita selalu sebut pasal amanah. Tapi kita tak pernah tahu pun apa tu amanah. Kan? Kita tak tahu maksud amanah tu apa. Okey? Yang bagi belum buka buku teks, sila buka lah. Ataupun boleh tengok slide ni.
Okay, slide ni sama je macam buku teks, cuma agak maybe menarik sikit lah untuk korang tengok. Okay, baik, saya akan mulakan kelas. Okay, mulakan kelas dengan tajuk kita hari ini adalah amanah tonggak kesejahteraan. Amanah tonggak, maksudnya amanah ni adalah satu asas untuk kita mendapat sejahtera. Hidup kita aman, hidup kita bahagia, sejahtera, tenang, bukan saja untuk diri kita tapi untuk semua sekali, sesiapa saja yang berada di sekeliling kita. Baik. Maksud dan dalil. Okey, dari segi bahasa, maksud dan dalil boleh nampak tak? Kalau tak nampak boleh zoom macam tu. Okey. Baik. Bahasa, dari segi bahasa, tunai janji. Amanah ni maksudnya dari segi bahasa adalah tunai janji. Kita janji kita menunaikan perjanjian kita. Contoh, kita sebagai seorang pelajar, amanah kita adalah untuk belajar. Kita dah berjanji untuk belajar, jadi kita kena tunaikan janji belajar itu. Okey, faham? Baik, yang seterusnya dari segi istilah. Setiap sesuatu yang dipertanggungjawabkan dalam urusan harta benda, kehormatan dan kerahsiaan. Okey, dari segi istilah, setiap sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Apa sahaja sesuatu perkara itu yang kita perlu tanggungjawab ke atasnya. Contoh, ada satu urusan ada seorang kawan kita suruh kita simpan duit dia. Okey, contoh simpan duit dia buat sementara waktu. Contoh, kita nak tengok diri kita ni amanah ke tak, sejauh mana kita simpan betul-betul duit dia tu. Itu dari segi harta benda. Kalau kehormatan, kita juga menjaga kehormatan orang. Aib-aib kawan-kawan kita tak buka. Okey, kita tak dedahkan aib-aib kawan kita jahat ke apa, kita tak dedahkan, tapi kita menasihati mereka. Yang seterusnya, kerahsiaan, rahsia. Selalu sangat rahsia ni, kita selalu bongkar rahsia orang. Kan, orang suruh kita simpan rahsia, kita bongkar rahsia tu. Inilah masalah kita semua. Okey. Okey, kemudian kita lihat pada dalil. Tengok dalil. Saya nak seorang pelajar untuk membaca, boleh? Ada volunteer? Ada siapa-siapa nak? Darwish lagi, bagus. Okay, sila Darwish. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Okey, maksud terjemahannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu supaya menunaikan segala amanah kepada ahli yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu memutuskan hukum antara manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menghukum secara adil. Okey, surah An-Nisa. Terima kasih Darwish. Okey, surah An-Nisa ayat yang ke-58. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Ni amanat ni. Amanat ni bermaksud amanah. Okey. An tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menunaikan segala amanah. Ini nampak? Allah perintahkan kita untuk menunaikan semua, menyuruh semua, segala ni semualah amanah yang kita dapat, okey, kepada ahli yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu memutuskan hukum antara manusia, maka suruhlah kamu menghukum secara adil.
Kalau kita nak hukum seseorang manusia tu, hukumlah dengan secara adil. Baik, seterusnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adil amanata ila man saya tak nampak sekejap. Kecil sangat tulisannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. At-Tirmizi dan Abi Daud. Terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi kamu amanah dan jangan khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Okey, boleh faham tak maksud dia? Boleh faham? Ada siapa-siapa yang boleh huraikan sedikit maksud hadis tersebut? Okey. Tunaikan amanah kepada orang yang memberi kamu amanah. Ni Nabi suruh ni hadis Nabi. Kita kena tunaikan amanah. Okey, tunaikan amanah kepada orang yang memberi kamu amanah. Contoh. Okey, contoh ibu kita suruh kita buat kerja sekolah, buat kerja rumah dekat sekolah lah, buat kerja rumah, kerja sekolah dekat rumah. Ibu kita suruh buat kerja rumah tapi kita pergi main game. Itu amanah ke tidak? Confirm lah tidak. Tapi bagi mereka yang pegang kepada amanah, mereka ini akan membuat apa yang disuruh, diperintahkan oleh ibu kita. Kalau ibu suruh buat kerja rumah, siapkan kerja rumah, kita buat. Okey, orang macam tu lah yang kita nak. Dan jangan khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Ini maksudnya apa? Jangan kita khianat orang yang pernah khianati kita. Contoh, orang tu buat jahat dekat kita, kita jangan balas dengan kejahatan. Khianat ni benda yang tak baik lah. Jadi jangan kita khianat semula orang yang mengkhianati kita. Kita balas dengan kebaikan. Asalkan kita jaga akhlak kita, sebab ini berkaitan dengan akhlak. Pelajaran kita hari ini adalah berkaitan dengan akhlak. Okey, kita jaga akhlak kita. Walaupun orang tipu kita, kita jangan balas tipu tu pada orang. Okey, kita percaya. Kita bagi mereka mempercayai kita dan kita percaya pada orang. Jangan pernah kita menipu orang dan jangan pernah kita khianat orang. Okey, baik, seterusnya. Kepentingan sifat amanah. Okey, yang pertama, pengurusan baik dan lancar. Okey, kalau kita bersifat amanah, maka ada satu kepentingan, maka ada kelebihannya. Di antara salah satunya adalah pengurusan baik dan lancar. Apa segala urusan kita akan menjadi baik, akan menjadi lancar. Okey, maksud dia punya huraian dia, pengurusan yang bersih daripada sebarang rasuah dan penyelewengan akan menjimatkan kuasa pentadbiran. Ini untuk negara lah. Kalau macam di kalangan kita ada seorang pemimpin ataupun ada dalam kalangan kita yang menjadi pemimpin negara, bukan negara saja, ataupun pemimpin JKK kampung kata, kan, contoh ketua kampung ataupun ketua bandar dan sebagainya, pengurusan kenalah jaga, jangan ada rasuah. Okey, jangan ada rasuah, jangan ada penyelewengan, supaya kita punya kuasa pentadbiran jadi baik dan menjimatkan. Okey, jadi selamatlah semua. Tidak ada kejahatan. Bila rasuah ni kan satu perkara yang haram. Jadi bila buat perkara yang haram, hilanglah keberkatan tersebut. Baik, yang kedua. Yang kedua adalah dipercayai dan disenangi. Orang yang bersifat amanah ni pastinya orang akan percaya dia, orang akan senang dengan dia, orang akan seronok dengan dia, nak berkawan pun selesa. Orang yang amanah mudah mendapat kepercayaan ramai, seperti kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat dipercayai dan disenangi oleh masyarakat. Okey. Orang yang
amanah. Orang yang amanah, orang lain akan percaya pada kita. Contoh, kita adalah seorang yang amanah, kita adalah seorang yang bertanggungjawab dengan segala sesuatu urusan, orang akan percaya pada kita. Kalau kita boleh jaga rahsia orang akan nak lagi bagi tahu rahsia dia. Jadi orang akan mudah percaya pada kita. Sebab sifat ini adalah sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah yang digelar dengan gelaran Al-Amin. Al-Amin maksudnya dipercayai. Itu sifat Rasulullah. Baik. Yang ketiga ni saya nak suruhlah pelajar lain. Ada siapa-siapa yang nak volunteer? Boleh volunteer siapa-siapa? Tak best lah cakap seorang-seorang. Ada Darwish, siapa ni? Amal Fikri. Okey, Darwish dah. Kita nak Amal Fikri pula. Boleh Amal Fikri, sila. Boleh Ustaz. Baik, mantap. Kepentingan sifat amanah, pengurusan baik dan lancar, pengurusan yang bersih daripada sebarang rasuah dan penipuan akan menjimatkan kos pentadbiran. Perkhidmatan dapat diberikan dengan lebih baik, cakap dan sempurna. Kualiti dan produktiviti negara juga akan meningkat. Okey, ini siapa nama? Amar. Amar baca yang mana tadi? Saya ikut buku teksnya. Oh, buku teks. Okey, tak apa. Cuba baca yang nombor 3 ni. Okey, tak apalah, kita suruh orang lain pula. Boleh? Nombor 3 yang tanda orang beriman tu. Boleh? Ada sesiapa? Tadi siapa? Entah angkat tangan tadi. Iliana. Baik, silakan Iliana. Tanda orang beriman. Tidak beriman seorang itu apabila tidak beramanah, dan orang yang mengkhianati amanah tergolong dalam kalangan munafik. Ya, ini dia. Orang-orang yang beriman. Okey, terima kasih kepada Iliana tadi ya. Baik. Tanda orang beriman. Orang yang bersifat amanah ni confirm dah dia beriman. Sebab apa? Sebab dia amanah. Sebab amanah ni satu tanggungjawab. Allah sebut dah dalam Al-Quran tadi adalah satu kewajipan, satu tanggungjawab. Jadi ia menjadi wajib kepada orang yang dipertanggungjawabkan. Siapa-siapa yang diberi tanggungjawab kena buat. Jadi orang itu adalah orang yang beriman. Ya, tidak beriman seseorang itu apabila tidak beramanah, dan orang yang mengkhianati amanah tergolong dalam kalangan orang-orang munafik. Ini jaga-jaga. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik. Khianat, orang yang khianat ni adalah orang yang munafik. Okey, Nabi SAW ada pernah bersabda, di antara ciri-ciri orang munafik, munafik ayatul ada thalathah, ada tiga, iaitu wa idza hadatsa kadzaba. Tak ada dalam buku teks ini tambahan ilmu, kalau nak catat. Wa idza hadatsa kadzaba, apabila dia berkata dia berdusta, dia menipu. Ini ciri orang munafik. Wa idza tu'mina khana, apabila ia dipercayai, diberi amanah, dia khianat. Okey, dia khianat. Lagi satu, wa idza tu'mina khana, wa idza saya tak ingat lagi satu tu. Ada 3 sifat-sifat munafik ni, okey. Tapi yang saya nak sentuh dekat sini adalah amanah. Wa idza tu'mina khana. Bagi mereka yang diberi amanah, mereka tidak amanah, mereka khianat. Diberi tanggungjawab, mereka khianat. Ini ciri orang munafik. Orang munafik ni apa? Ada yang tahu tak apa itu munafik? Boleh bagi tahu saya? Siapa-siapa saja. Apa itu munafik? Ada yang tahu? Tak ada. Okey, munafik ni beza. Kita kalau dalam Islam ni ada golongan beriman, ada golongan yang fasik,
ada golongan yang munafik. Okey, munafik ni adalah orang yang mengaku diri dia Islam. Dia mengaku diri dia Islam. Penzahiran dia, apa yang dia buat, okey, amalan-amalan yang dia buat nampak Islam. Tapi dalam masa yang sama hatinya tak suka pada Islam, benci pada Islam. Ini orang-orang yang munafik yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran pun banyak sebut. Okey. Okey, baik, seterusnya. Yang keempat, mudah melintasi titian sirat. Titian sirat ni dekat akhirat nantilah. Okey, dekat akhirat nanti. Titian sirat tu macam mana? Satu titian. Semua dah tahu rasanya sebab ini pun kelas KAA. Titian sirat ni gambaran-gambarannya ada yang mengatakan seperti tujuh helai rambut. Dibelah tujuh helai rambut. Dibelah tujuh. Satu helai rambut tu dibelah tujuh. Tu. Dia punya tak tahu nak cakap lah macam mana kan. Susahnya kalau kita nak melintasi titian sirat. Tapi bagi orang-orang yang ada sifat amanah, okey, ada yang memiliki sifat amanah ni, dia akan mudah saja. Mudah untuk melintasi titian sirat. Okey. Sangat-sangat mudah, sangat-sangat lancar tanpa halangan. Sebab apa? Sebab dia pegang pada tanggungjawab dia. Dia beri apa sahaja tanggungjawab, dia pegang elok-elok. Inilah dia orang-orang yang memiliki sifat amanah, kepentingan-kepentingan sifat amanah ni, inilah dia. Okey, dalam buku teks pun tak silap saya ada 4. Inilah ya. Ada 4 dekat sini. Pengurusan yang baik dan lancar. Kalau jadi pemimpin, urusan dia akan mudah, urusannya baik. Okey, negara dia jadi aman, apa yang dipimpin tu aman. Bukan saja negara, katakanlah kita juga jadi ketua kelas. Contoh ada yang jadi ketua kelas. Bila dia amanah dengan diri dia, dengan tugasan dia, dia tanggungjawab dengan tugasan dia. Kalau dia jadi ketua kelas ni, dia jadi wakil kelas. Wakil kelas. Jadi apa-apa saja berkaitan dengan ketua kelas, dia buat tugasan dia. Jadi akan memudahkan urusan orang lain. Okey, dia punya pengurusan dia sangat baik. Okey. Kemudian orang yang bersifat amanah ni, orang yang bersifat amanah ni akan dipercayai dan disenangi. Okey. Orang yang amanah akan dipercayai dan disenangi. Orang akan mudah percaya dia. Orang akan seronok dengan dia. Bila dia duduk dengan siapa-siapa je, orang senang sangat dengan dia. Nak berkawan lagi mudah. Orang yang bersifat amanah ni. Okey. Kemudian tanda orang beriman, sudah pastilah orang bersifat amanah ni adalah seorang yang beriman dan dia bukan golongan orang-orang yang munafik. Kemudian mudah melintasi titian sirat. Macam saya terangkan tadi. Okey, baik. Seterusnya. Cara-cara mengamalkan sifat amanah terbahagi kepada 3. Minta maaf. Baik. Cara mengamalkan sifat amanah terbahagi kepada 3, iaitu individu, okay, kemudian keluarga dan juga masyarakat. Baik, saya nak seorang, saya nak berapa orang tak apalah, so satu-satu dulu. Siapa yang boleh bacakan dari segi individu? Ada siapa volunteer? Ada chat with everyone. Ada sesiapa? Okey, boleh open mic terus baca. Dari segi individu Kita baca cara mengamalkan sifat amanah dulu. Lepas tu baru kita baca yang kedua tu. Dari segi dari individu. Ada sesiapa? Sila. Maaf, line saya pun kurang tadi. Ya ke, terputus-putus. Sekejap line kurang, line tak apa elok pula. Okey, tak apa. Boleh dengar saya nak seorang untuk membaca cara mengamalkan sifat amanah dari segi individu.
Dari segi individu, saya nak seorang baca sifat, cara mengamalkan sifat amanah. Ada siapa? Sila. Volunteer. Kalau tak ada, saya nak pilih. Okey. Baik, Arif Rizqi. Sila. Oh, ramai. Bagus. Tak apa, Arif Rizqi dulu. Lepas ni, orang lain pula. Mematuhi suruhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Memelihara penampilan diri. Berdisiplin dan mematuhi peraturan. Bersungguh-sungguh dan rajin. Baik, bagus. Ini dia cara-cara untuk kita mengamalkan sifat amanah dari sudut individu kita, daripada sudut individu. Terima kasih kepada siapa tadi? Arif ya. Okey, dari sudut individu kita tadi. Apa dia kalau kita nak buat nak jadi orang yang beramanah, kalau dari segi individu ni kita perlu mematuhi segala suruhan dan larangan Allah. Allah kata buat yang wajib, kita buat. Allah kata tinggal yang haram, kita tinggal. Boleh dengar tak? Jelaskan suara saya? Sangkut-sangkut lagi ke? Jelas. Okey, mantap. Okey. Yang seterusnya, memelihara penampilan diri. Dia jaga penampilan diri dia. Dia jadi dia pakai pakaian kemas. Kalau pergi sekolah tu, dia pergi pakai dengan pakaian kemas, bertai apa semua. Bagi yang sekolah-sekolah agama, dia pakai songkok. Yang tak sekolah agama boleh pakai, boleh tidak. Tidak ada masalah. Dia jaga penampilan dia. Kalau kat sekolah macam ni pakaian dia, pakaian sekolah dia pakai dengan kemas, baju tie-in. Kalau kat luar sekolah, dekat mana-mana dia pakai pakaian yang menutup aurat. Itu adalah satu kewajipan dan itu adalah satu kita kata pelihara lah penampilan dia. Tidak terdedah sana, tidak terdedah sini. Seterusnya, berdisiplin, mematuhi peraturan. Orang-orang yang bersifat amanah, kalau kita nak amalkan sifat amanah dalam diri kita, ini dia, kita kena berdisiplin. Apa sahaja contoh kerja, diberi kerja, kita buat. Disiplin. Kita kena push diri kita. Bukanlah push teruk, tapi kita push supaya kita jadi rajin. Bila ada kerja, kita push untuk buat kerja kita. Itu adalah satu cara untuk kita berdisiplin. Okey, kemudian mematuhi peraturan. Apa saja peraturan kat sekolah ke, peraturan undang-undang ke, apa semua peraturan lah. Kita ikut dan kita patuh. Seterusnya, bersungguh-sungguh dan rajin. Ini. Apa saja kita nak buat, katakanlah kita nak nak main, selalu orang main ni selalu bersungguh-sungguh. Tapi kalau belajar, jarang orang bersungguh-sungguh. Kan? Malas je banyak. Dengar cikgu cakap pun bosan lah cikgu ni. Ni ustaz ni gemuk pula tu, kan? Bosan lah ustaz ni, tak menarik langsung. Jangan kecil hati ustaz. Okey, tak apa. Yang penting kena bersungguh-sungguh. Kena rajin. Masuk kelas kena rajin lah. Ada kelas masuk, jangan tak masuk. Tapi kalau ada masalah, kemungkinan ada lain ke, kan, lain problem ke, ada sebab kenapa dia tak masuk. Gadget biasa tak cukup, gadget tak cukup, handset ke tak cukup, apa-apalah, kan. Kita dulu kalau pelajar universiti, kami ada komputer, kami ada laptop. Jadi kalau handphone masalah, kita pakai laptop. Tapi kalau pelajar-pelajar sekolah ni memang tak ada lah kan laptop lagi kan. Maybe ada kakak-kakak, abang-abang awak semua, maybe lah ada yang dah belajar ataupun ayah. Kita ada selalu pelajar sekolah ni handphone je lah kan. Paling mudah pun handphone. Tak apa. Next, keluarga. Okay, keluarga. Siapa nak? Sila angkat tangan. Siapa nak baca? Alisha Najwa, dipersilakan. Amanah terhadap keluarga.
taat kepada ibu bapa, bertanggungjawab terhadap amanah keluarga, menyayangi adik-beradik, memastikan adik-beradik melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Okey, terima kasih kepada Lisha ya tadi. Okey. Saya rasa ada line sangkut-sangkut tu yang ramai pula angkat tangan ni kan. Okey, tak apa. Next turn nanti. Baik, dari segi keluarga. Kita nak amalkan sifat amanah ni dalam keluarga kita macam mana? Yang pertama, taat kepada ibu bapa. Ini penting. Ini adalah satu kewajipan kita sebagai seorang anak, taat pada ibu bapa kita. Okey, kita kena taat pada ibu bapa kita. Ibu bapa suruh kita buat sekian-sekian, ibu bapa minta tolong sekian-sekian, kita buat apa yang ibu bapa suruh. Okey. Seterusnya, bertanggungjawab terhadap amanah keluarga. Kita kena jaga juga nama baik keluarga kita. Itu antara tanggungjawab yang besar lah juga. Jaga tanggungjawab apa? Jaga nama baik keluarga. Jaga nama baik keluarga. Jangan bagi keluarga kita ni malulah dengan orang lain. Dan kita jaga betul-betul. Itu amanah. Itu amanah. Okey. Kemudian menyayangi adik-beradik, memastikan melaksanakan perintah Allah. Okey, kita kena sayang adik-beradik kita. Sayang adik-beradik kita, kita tolong yang mana adik kita, adik ke, abang ke, kakak ke yang minta tolong kita, kita bantu. Yang ada susah ke, kita bantu dia bagi mudahkan kerja dia. Dan yang paling penting sekali dalam keluarga ni, adik-beradik kita perlu memastikan mereka melaksanakan perintah Allah. Kalau ada nampak adik kita tak solat, kita marah dia. Marah, jangan marah sampai berlebam budak tu. Kan? Kita nasihat dia. Pergilah solat, nanti Allah marah, nanti Allah tak sayang kita. Kan? Kita cakap baik-baik. Kita cakap dengan penuh kasih sayang. Nasihat dia dengan penuh kasih sayang. Kalau nampak abang kita, abang kita, mak kita, kan? Mak kita, abang kita, kakak kita yang tak solat, kita tegurlah dia. Kak, jom solat. Kita ajak dia. Kak, jom solat. Abang, jom solat. Sama-sama. Abang jadi imam. Contoh. Kalau apatah lagi kalau nampak ayah tak solat kan. Kita tak tahulah kalau ada mak bapak yang tidak solat. Ada dekat dunia ni ada. Tetapi itulah. Kena pandai tegur. Tegur secara berhemah. Okay? Kita kena tegur dia secara berhemah lah. And kalau kita ni sebagai seorang anak, kalau nampak ibu bapa tak solat, apa yang perlu kita buat? Kita ajak. Ayah jom solat. Nak solat, nak ayah jadi imam. Mak jom solat, nak mak juga. Kita buat macam tu. Kita ajak je. Mak bapak ni, dia ada sifat kesian. Pasti akan ikut juga anak-anak ni. Okay? Jangan risau bagi mereka yang berkemungkinan ada mak bapak sedemikian. Okay? Baik, seterusnya dari segi masyarakat, cara mengamalkan dari segi masyarakat. Ada siapa-siapa yang nak volunteer? Nurdania Syahfiza. Nurdania, sila. Menghormati jiran, guru, rakan dan masyarakat sekeliling. Menyertai program kemasyarakatan. Okey, terima kasih Dania. Dia dengar azan ni tadi Tak apa. Apa dah ni? 1, 2, 2 patutlah. Okey, tak apa. Kita cuba habiskan nanti. Lepas habis kelas kita buat quiz kejap. Dan lepas habis quiz tu jangan terus keluar. Saya nak bagi link kehadiran untuk para pelajar isi. Kalau ada siapa yang masuk online ni tapi dia tak dapat isi sebab line slow ke apa, boleh PM saya nanti. Nanti masukkan nombor saya dalam grup kelas. Okey. Okey, baik. Masyarakat tadi. Menghormati jiran, guru, rakan dan masyarakat sekeliling. Okey, menghormati jiran, guru, rakan dan masyarakat sekeliling. Ini dari sudut masyarakat. Sebab kita hidup ni bermasyarakat. Kita ada orang, kita bukan hidup di dalam hutan. Kita hidup dekat dunia nyata sekarang ni.
Okey, kiri kanan kita ada orang, depan belakang kita ada orang, dan semua ada orang. Kita dikelilingi manusia. Jadi kita kena jaga hubungan kita dengan manusia, kita kena bersifat amanah dengan masyarakat sekeliling. Ada kita dapat satu tugasan ke daripada kawan-kawan ke jiran kita ke apa, kita buat. Terutamanya terutamanya apabila guru suruh kita buat kerja sekolah, kita ikut. Kita buat. Siapkan kerja tu. Okey. Kemudian menyertai program kemasyarakatan. Okey, apa sahaja program-program? Ada program masjid, contohnya masjid buat satu program apa panggil karnival masjid 2021. Entah bila agaknya ya, kita pun PKP tak ada program ada. Sebelum-sebelum ni lah kan ada program masjid, karnival, program masjid. Kita ikut, kita join. Ada game macam-macam, kita join. Supaya apa? Supaya kita dapat mengeratkan hubungan di antara masyarakat. Itu dia. Baik, seterusnya. Seterusnya, implikasi tidak amanah. Saya nak lagi para pelajar. Siapa lagi? Sila. Ada? Volunteer, ada siapa-siapa? Oh, Iliana lagi. Okey, silakan Iliana. Tidak diredai Allah, menjejaskan iman, Okey, iman. hilang Menjejaskan kepercayaan, iman. menjejaskan iman, hilang kepercayaan orang ramai. Okey, baik. Tertinggal pula satu huruf kat sini. Aduh. Okey, tak apa. Dari sudut individu, okey, jika kita tidak beramanah, ini implikasi ni kesan tidak amanah, apa yang akan berlaku untuk diri kita ni adalah tidak diredai Allah. Allah takkan redha lah pada kita sebab kita orang munafik. Dan kalau tak buat amanah, kita ni jadi orang golongan munafik. Macam mana yang tadi saya sebutkan tadi. Okey, kita jadi orang munafik, takkan Allah nak redha. Kan? Jadi kita kena amanah supaya Allah redha pada kita. Yang kedua, menjejaskan iman kita. Orang-orang yang tidak amanah, kesannya akan menjejaskan iman. Samalah hubungannya dengan redha ni tadi. Bila Allah tak redha, confirm lah iman kita memang berkurang lah. Kan? Okey. Seterusnya, hilang kepercayaan orang ramai. Bila kita tak amanah, inilah kesan dia. Orang pun tak percaya kita. Apa kita buat, orang tak percaya pun. Kita cakap benda yang betul pun, kadang-kadang tu orang tak percaya. Sebab apa? Sebab kita sebelum ni bila dah bagi amanah, kita tak buat elok-elok. Kita tak buat amanah yang diberikan. Itulah puncanya, kesannya bila kita tidak amanah. Baik, seterusnya dari segi keluarga pula. Kesan kepada keluarga pula. Ada? Darwish. Silakan Muhammad Darwish. Bagus Darwish ni. Menjadi anak derhaka, mencemarkan nama baik keluarga, hubungan kekeluargaan, menjadi renggang. Tak nampak Ustaz Kabur. Kabur? Okey, tak apa. Menjadi apa ni? Saya pun tak nampak. Kalau ada muka tak tulis apa? Dibenci adik-beradik. Tak apa. Hubungan kita ni akan jadi renggang dan dibenci adik-beradik. Kabur Lain-lain tak apa okey kot. Okey, tak apa. Terima kasih kepada Darwish. Okey, keluarga. Menjadi anak derhaka. Ini kalau kita tak ikut apa yang ibu bapa kita suruh, inilah dia anak derhaka ni lah. Dosa besar lah. Dan anak derhaka ni confirm dosa besar. Kemudian mencemarkan nama baik keluarga. Macam saya sebut tadi, nama baik tu kena jaga. Kemudian hubungan kekeluargaan ni pun kena jaga. Okey. Kemudian menjadi renggang dan dibenci adik-beradik. Bila tak amanah ni macam tu lah. Dalam keluarga pun dibenci.
Keluarga kita pun benci kita kalau kita tak amanah. Inilah kesan dia. Okey. Okey, seterusnya masyarakat. Masyarakat siapa? Silakan. Alisha dah ke tadi? Dah. Mariam lah, Mariam. Okey, Mariam. Masyarakat tidak harmoni, keselesaan awam terganggu. Okey, betul. Baik. Masyarakat tidak hormat. Tidak hormat, tidak hormani, tidak harmoni. Sama dah tu. Masyarakat, dari segi masyarakat pun, masyarakat takkan sukalah pada kita. Senang cakap. Kan? Keselesaan awam akan terganggu. Kan? Apa amanah yang kita ada amanah kita tak buat, jadi akan melibatkan orang lain. Sebab kalau amanah melibatkan masyarakat, dia akan melibatkan masyarakat dah juga. Jadi kesan dia, kesan buruk juga terganggu pada masyarakat. Okey. Baik, seterusnya. Oh, syukran. Terima kasih. Okey, next. Saya nak buat kuis. Saya nak buat kuis jap. Kuis. Okey. Quizzes. Pernah main quizzes tak? Pernah. Okey. Buka dekat dekat internet tu, tulis type quizzes, nanti saya bagi kod dia. Nanti saya akan bagi kod. Okey, ni kod dia. 597846. 597846. Okey, boleh masuk. Baik, Syarazi dah masuk. Cantik. Ada berapa orang tadi kelas ? 5 orang. Cantik. Lagi. Kalau ada masalah lain ke apa ke, beritahu, okey? Darwish, Alisha, Anissa, Syairozi, Nurdania, Nur Zahira, Amira, Maryam, Nur Amanina. Ada 9 orang. Buka dekat Google je. Sebab kalau pakai link nanti ada yang tak boleh. Sebab semalam saya dah try. Ada yang bila saya bagi link, ada yang tak boleh buka. Buka dekat Google, type je quizzes untuk student. Nanti masuklah dia. Dah masuk tu nanti masukkan kod ni je. 597846. Kasrina. Mantap. Eliana, Nur Amanina. Okey, lagi ada 11. Dan kelas ni ada berapa orang ? 28. 28 yang masuk online ni. Ada 1, 2, 3. Ada 17 ya. Okey, lagi 5. Kita tunggu lagi. Sebab ada 17 tak silap saya. Saya kira kat sini ada 17. Lagi 4 orang. Kita tunggu sekejap .
3 orang lagi. يا حبيب الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Dah. Respon. Dah. Okey, baik. Siap sedia. 1, 2, 3.
Nampaknya Amal Fikri mendahului semua sekali pelajar. Ya, tahniah. Maryam Amal Fikri mendahului permainan kuis pada tengah hari ini. Maryam Alisha Najwa Darwish Haziq kedudukan yang keempat. Kedudukan yang kelima Nurdania. Yang keenam Ilyana. Nampaknya agak sedikit jauh ketinggalan di situ. Khadijah Kasrina. Nombor 9 Amira. Nombor 10 Muhammad Syairozi. 11 Arif Rizqi. Ya, nampaknya nombor 12 Nur Zahirah memotong Anissa. Nombor 13. Nombor 14 Dua Amanina. Dan nombor 15 Amirah. Amirah tak jawab, ada masalah lain ke? Ustaz, tadi kita buat dua ni nak masuk. Oh, Amirah 1 KA ni. Okey. Baik, tak apa. Syekik lah. Pap. Alamak. Ada seorang kek. Tak apa. Saya kek yang tak jawab tadi tu Okey. Nampaknya Nur Imanina ada beberapa soalan yang tak jawab, tak set saya. Sikit lagi. Kita tunggu sikit lagi. Lebih kurang 3 minit lagi. Baik, soalan yang pertama. Tengok dekat skrin lah. Kalau nampak tak dekat skrin Google Meet ni. Maksud amanah menurut Islam apa dia? Jawapan dia, setiap sesuatu yang dipertanggungjawabkan adalah urusan harta, kehormatan dan juga kerahsiaan. Ni dia jawapan dia. Okey, yang soalan yang kedua, yang manakah di antara perkataan dalil yang menunjukkan amanah? Macam tadi saya dah tunjukkan ayat Al-Quran tadi, Al-Amanat. Sini pun kita dah boleh nampak ada seorang salah. Okey, tak apa. Kita belajar daripada kesalahan. Seterusnya, dipercayai dan disenangi. Pilih huraian yang sesuai dengan kaitan di atas. Apa dia? Dipercayai dan disenangi. Jadi mereka orang yang mudah mendapat kepercayaan orang ramai. Jawapan dia yang pertama sekali, atas sekali. Okey, next soalan yang keempat, tandakan yang menunjukkan amanah terhadap diri sendiri. Taat kepada ibu bapa ini apa dia? Ini kepada keluarga, mematuhi larangan dan suruhan Allah. Ini ya betul. Memelihara penampilan diri. Okey, ini betul. Yang keempat, tanggungjawab kepada adik-beradik, ini kepada keluarga.
Seterusnya soalan yang kelima. Apakah tindakan yang sepatutnya anda lakukan sekiranya anda menjadi ketua kelas? Okey, akan menjalankan tugas sebagai ketua. Sudahlah, sudah pastilah ini jawapan dia. Baik, next. Seterusnya. Rakan baik anda. Rakan baik anda pula. Ni mesti ada tertinggal sikit ni. Rakan baik anda menceritakan rahsianya kepada anda. Dia meminta anda supaya tidak menceritakan rahsianya itu kepada rakan yang lain. Apakah tindakan anda sebagai seorang kawan atau sebagai seorang rakan? Apa dia? Akan berkongsi. Sudah pasti salah. Takkan kita nak berkongsi rahsia pula. Menceritakan menceritakan rahsia kepada guru. Salah. Menutup mulut supaya rahsia tidak terbongkar. Jawapan yang ketiga lah. Okey, soalan yang ketujuh. Apakah hukum beramanah? Hukum beramanah ni sudah pastilah wajib. Sebab apa? Sebab amanah ni ada satu tanggungjawab, maka wajib untuknya. Kemudian, ibu bapa anda meminta anda untuk pulang terus ke rumah apabila selesai kelas tambahan, tetapi rakan anda mengajak anda pergi ke kedai buku. Apakah tindakan anda? Buat apa? Terus pulang ke rumah dan memberitahu rakan dengan cara yang baik. Kita pulang ke rumah bagi tahu, geng, aku nak kena balik geng. Mak aku suruh balik. Minta maaf lah, tak boleh teman. Okey. Next, soalan yang ke-9. Jika saya tidak menjalankan tugas saya sebagai seorang murid, maka hal ini akan memberikan kesan yang buruk kepada saya, iaitu apa dia? Ini. Saya tidak akan menjadi pelajar yang malas. Tak jalankan amanah, boleh kata ni pula. Saya tidak akan menjadi pelajar yang cemerlang. Sudah pastilah jawapan dia. Yang kedua. Apakah sifat Nabi Muhammad yang membawa maksud yang dipercayai, membawa makna yang dipercayai? Jawapan dia Al-Amin. Yang bawah sekali, Al-Amin, yang dipercayai. Sebab siddiqu adalah maksudnya benar. Ini adalah sifat-sifat Nabi. Siddiqu benar. Tabligh ni sampai menyampaikan. Fatonah ini bijaksana. Al-Amin adalah yang dipercayai. Okey, itu saja tahniah. Tahniah kepada semua. Saya akan download result ni untuk ditunjukkan kepada ustazah. Okey. Baik, next. Nanti sekejap saya nak bagi link. Jangan keluar lagi Saya nak bagi link sekejap. Saya nak bagi link kehadiran. Link kehadiran sekejap ya. Mana link kehadiran? Nanti tengok dekat chat ya. Tengok dekat chat. Siapa ni? Nur Elisha. Tak apa. Nanti habis kelas nanti saya akan bagi juga kuis yang sama kepada siapa yang tak dapat nak join tadi, boleh bagi boleh buat kuis tu. Okey, saya bagi link pendaftaran, link kehadiran, sila isi. Okey, sebelum tu saya nak sekejap je untuk buka kamera. Boleh untuk buka kamera, saya nak tangkap gambar. Boleh tak? Buka kamera. Okey, buka kamera. Saya nak tangkap gambar.